saya tadi, bila agaknya pilihan raya negeri jangkaan lah. Saya jangka, ni jangkaan saya, dan kenyataan daripada Hadi Awang juga tadi mengatakan bahawa tidak akan tiga negeri di bawah PAS, Kedah, Kelantan, Terengganu, tak akan buat pilihan raya negeri itu mengikut negeri lain. Negeri lain ikut, terpulang kepada mereka, dia kata. Tetapi pilihan raya negeri di tiga negeri itu ikut apa yang dia orang nak. So saya jangka, sebenarnya ini jangkaan saya je lah, berkemungkinan pilihan raya negeri di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan akan berlangsung dalam sekitar hari raya. Ini jangkaan saya lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bagi saya nampak bahawa dia dah berlaku PRU hari tu, dia orang dah balik, ramai orang dah balik dah. Kalau tuan-tuan perasan video dia minta duit tu, ramai orang luar balik. Dan kebanyakan yang mengundi PAS di dalam negeri-negeri tersebut adalah mereka yang datang daripada luar. Dia yang memenangkan PAS di negeri tersebut. Di dalam mereka yang duduk di dalam negeri tersebut, nak kata tak menyokong, tak juga, tetapi taklah sampai menghasilkan satu tsunami. So ramai yang balik tu daripada luar tu yang mula mengundi PAS di negeri-negeri tersebut. Isunya adalah, kalau biasanya hari raya, bulan puasa dan hari raya, orang akan balik kampung dan sebagainya, bersukaria, biasalah. Terutama Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, ramai akan balik kampung. Tapi lepas itu pilihan raya, katakanlah pilihan raya lepas itu, kata bulan 5, dia orang nak pergi balik sekali lagi. Yang itu ada kemungkinan besar bahawa mereka tak akan balik. Mereka tak akan nak balik dah lah PRU hari itu balik, baru tahun lepas balik. Hari raya, bulan puasa raya dah balik. Lepas tu sekarang ni nak sebulan kemudian pilihan raya negeri nak balik. Dan dengan kadar penurunan daripada segi mereka nak turun tu, berkemungkinan ini yang PAS agak risau. Kalau sekiranya jumlah yang balik pada pilihan raya kali ini agak rendah daripada yang berlaku dalam PRU yang lepas. Jadi ada kemungkinan bahawa mereka akan melakukan pilihan raya dalam tempoh hari raya. Bukanlah hari raya pertama tu, mungkin seminggu ataupun dalam 5-6 hari waktu hari raya tu, itulah di mana pilihan raya itu berkemungkinan akan berlaku. Kajian daripada Invoke, kita mendapati bahawa sekarang ini because of aura, bukan setakat Perdana Menteri Malaysia PMX yang mengkagumkan even rakyat Sarawak sekalipun, tetapi daripada the whole kabinet yang dilantik sekarang ini, yang nampaknya bekerja sangat keras dan memberi impak yang besar, walaupun bukan semua, masih ada lagi ruang yang boleh diperbaiki, tetapi kita nampak impak tersebut. Kita perasan dan juga kajian mendapati bahawa sokongan mereka yang sebelum ini menyokong dengan tega di kawasan-kawasan 3 kawasan PAS ini, terutama tadi Rafizi bercakap mengenai Kelantan, walaupun kajian ini belum menyeluruh seluruh Kelantan, kita telah nampak bahawa downward trend support, downward trend support terhadap Perikatan Nasional dan juga PAS. Bukanlah kata downward trend itu boleh kita kata 100% boleh berjaya terus, tak juga. Tetapi ada downward trend, satu trend penurunan terhadap sokongan kepada PAS. Jadi daripada situ kita nampak peluang ini untuk nak merebut pilihan raya negeri kali ini. Okey, nak merebut untuk menang tu bagi saya agak sukar. Untuk 3 negeri ni, kalau tanya honestly, saya kata agak sukar. Tak mustahil, nothing is impossible in this world. Agak sukar. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita pernah buat benda ini dengan UMNO. Kita pernah lakukan dengan UMNO. Pada waktu itu kita berjaya menurunkan kadar undi UMNO. Malah dalam wacana Sinar Harian yang saya attend tempoh hari, saya mengatakan bahawa seawal 2008 kita sudah melihat penurunan sokongan orang Melayu terhadap UMNO daripada 2008, dan kita boleh lakukan benda yang sama dengan Perikatan Nasional. Isunya adalah terima kasih. Isunya adalah penurunan kepada Perikatan Nasional ini, kita kena pastikan dia tidak pergi kepada orang lain melainkan kepada kita, kecuali tempat yang kita tak bertanding. Sebab itu Rafizi tadi artinya dah mengumumkan bahawa memang akan ada berlaku perbincangan untuk pilihan raya negeri kali ini di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dalam pembahagian kerusi. Kerana 2 perkara yang besar. Yang pertama, kita tak nak negara, kerajaan yang dibentuk ini tak stabil, gaduh sama sendiri. Yang kedua, kos. Kerana kita nak kurangkan kos daripada segi pertandingan. So mana yang kawasan yang dah menang tu, kita maintain lah. Ini saya cakap, ini bukan final lagi ya. Ini saya cakap. So ada kemungkinan formula dia, mana kawasan yang dimenangi oleh UMNO BN dan kawasan yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, yang tu maintain mereka bertanding. Mana kawasan yang tidak dimenangi, yang tu boleh mereka runding. Jadi mereka akan kurangkan masa dan juga tempoh untuk mereka nak berunding. Ini cadangan saya lah.
So balik kepada cerita kita tadi. So berkemungkinan pilihan raya itu berlaku dalam tempoh hari raya di 3 negeri ini. Macam Selangor, Negeri Sembilan, Penang, dia tak risau. Dia orang tak risau sangat. Sebab dia berlaku pada hari raya ke, lepas hari raya ke. Orang biasanya, contohnya yang Kelantan, Kedah, Terengganu ni, dia orang duduk kat banyakkannya Selangor, Negeri Sembilan. Kalau dia duduk Selangor, dia pergi Negeri Sembilan, tak ada isu. Orang yang duduk Negeri Sembilan, orang yang mengundi Negeri Sembilan duduk Selangor pun tak ada isu. Dia sebelah-sebelah je. Dan kebanyakan mereka tinggal kat negeri ni. Tetapi negeri seperti Kedah, terutama Kelantan, Terengganu, dengan kos yang ada sekarang ini, so menyukarkan mereka untuk balik. So untuk negeri yang lain seperti Negeri Sembilan dan Selangor, mungkin mereka akan mengadakan pada bulan 5 selepas hari raya, ataupun at least seminggu 2 minggu selepas raya lah, ada kemungkinan itu. Penang pun mungkin ikut yang sama. Okay. So sekarang ini kita saya tertarik dengan kenyataan daripada Hadi hari ini juga kan. Sebelum kita pergi kenyataan Hadi tu, kita baca kenyataan yang UMNO pula, Perhimpunan Agung UMNO. Sorry lah kalau saya like going to and fro kan. Saya tak ada nota di depan saya macam biasa. Untuk Perhimpunan Agung UMNO, KJ mempertikaikan Puan lah, Puan Azhar Karshi. Dia kata bahawa tak wajar lah. Saya baca kenyataan KJ. Dia kata KJ balas Puan. Dia kata KJ balas Puan. UMNO bukan milik pemimpin tertinggi sahaja. KJ membalas semula sindiran ahli majlis tertinggi UMNO Puan Azhar Karshi terhadapnya setelah memuji tindakan dua ahli parti itu yang membuat aduan kepada Jabatan Pendaftaran ROS berkaitan usul tiada pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO. Khairi berkata UMNO adalah parti milik anggotanya dan mana-mana anggota ada hak untuk mendapatkan penjelasan daripada ROS. Adakah UMNO hanya milik kepimpinan tertinggi? UMNO milik semua anggotanya. Mana-mana anggota boleh minta penjelasan daripada ROS. Kita mesti hormat mana-mana anggota UMNO yang mahu penjelasan, memandangkan usul UMNO bahagian rembau sangat kontroversi dan ramai pakar undang-undang mempersoalkan kesahannya, kata seperti NST. Bekas ahli Parlimen Rembau juga mengulangi sokongannya terhadap mana-mana anggota UMNO yang mahu mendapatkan penjelasan mengenai kesahan usul itu. Terdahulu Puan memidas tindakan dua ahli UMNO tersebut serta menyedik Khairi kerana menyuarakan sokongannya. Berani atau dipergunakan, itulah sepatutnya orang atas lah yang membuat aduan. Itu baru berani namanya. Jangan guna orang bawah, apatah lagi kalau bekas pegawai sendiri. Itu waras ke, kata Puan. Dua ahli UMNO berkenaan adalah Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom, ahli UMNO Negeri Sembilan, dan Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir, Terengganu. Sebelum ini dilaporkan menghantar notis bantahan kepada ROS. Mereka mendakwa usul tambahan berkaitan dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan sebagai tidak sah dan bertentangan dengan Perlembagaan UMNO. Mereka memetik perkara 9.3 Perlembagaan UMNO yang mengatakan bahawa jawatan presiden timbalan presiden perlu dipilih menerusi mesyuarat perwakilan bahagian setiap 3 tahun. Usul agar dua jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan di bawah perwakilan UMNO Rembau Muhammad Syukri Samsudin yang menghantar usul tambahan ketika membahaskan ucapan dasar presiden ketika Perhimpunan UMNO yang lalu. Okey. Now, mengenai perkara ini saya tak tahu perlembagaan UMNO lah, tapi kalau kita ambil perlembagaan yang umum pun dia macam ni. Dalam satu mesyuarat ataupun satu perhimpunan agung parti ini, kalau kita tengok perhimpunan agung apa orang kata agung Parti Keadilan. Ini saya tak tahu tentang UMNO, saya sebut tentang Parti Keadilan. Secara umumnya bahawa kita boleh membawa usul di dalam perhimpunan agung tersebut. Kita boleh bawa usul dan perwakilan boleh mengundi usul tersebut. Again, saya tak familiar dengan perlembagaan UMNO, jadi saya sertakan tentang PKR. So dalam usul tersebut kita boleh membawa usul-usul yang besar. Contohnya pernah dahulu Nik Nazim membawa usul supaya ahli angkatan muda diturunkan daripada 40 kepada 35. Dan pada masa itu perwakilan ataupun perhimpunan agung Parti Keadilan pada waktu itu menerima dengan undian dan mengubah perlembagaan. Now, implikasi benda ni kalau kita tengok secara umumnya, adakah ini boleh dilakukan? Itu soalan pertama. Dan kedua, adakah ini boleh dilakukan membawa implikasi kepada penggubalan perlembagaan? Jadi bagi saya, ini pendapat saya. Kalau sekiranya usul tersebut dibawa, dia sepatutnya usul itu membawa usul supaya perlembagaan diubah. Itu boleh. Tetapi membawa usul supaya tidak berlaku pertandingan. Yang itu ada beberapa masalah, kita kata. Yang masalah yang pertama, apa implikasi usul tersebut? Adakah dia membawa implikasi
apa orang kata, undang-undang parti, bukan undang-undang negara, undang-undang parti. Maksudnya katakanlah datang hari penamaan calon, tiba-tiba ada orang nak berlawan dengan presiden. Adakah sesiapa yang meletak nama nak berlawan presiden atau timbalan presiden itu dikira telah melanggar perlembagaan parti? Itu soalan yang pertama. Adakah pendaftaran pencalonan tersebut dianggap tidak sah? Adakah pertandingan kalaupun diteruskan dianggap tidak sah? Itu persoalan yang nak dikemukakan. Jadi sebab itu wakil tersebut memohon penjelasan daripada ROS. Adakah tindakan perwakilan UMNO daripada Rembau yang diterima oleh majoriti perwakilan pada tempoh masa tersebut untuk tidak mengadakan pertandingan di antara orang kata presiden dan juga timbalan presiden itu boleh diterima oleh perwakilan. Boleh diterima sebagai satu usul yang akan dibawa di dalam Perhimpunan Agung UMNO yang akan datang, dan juga membawa implikasi undang-undang, implikasi undang-undang parti UMNO. Itu persoalan dia. Jadi adakah wajar atau tidak wajar? Sebagai orang luar, bagi saya wajarlah untuk dia nak mempersoalkan. Sebagai kata Khairi, saya setuju dengan Khairi. Saya kata sebagai ahli, mereka mempunyai hak untuk nak bertanya. Tak kisahlah dia ahli bawah ke, atas ke, siapa ke. As long as dia memegang kad UMNO, dia berhak untuk bertanya kepada ROS sama ada perkara itu sah atau tidak. Dan yang kedua, kenapa perlu perkara tersebut dilakukan? Kerana kalau tidak dilakukan, kalau sekiranya ada orang bertanding nanti, isu dia akan membawa kepada implikasi undang-undang parti. Dan berkemungkinan orang itu akan dibuang daripada parti kerana melanggar usul tersebut. Ada kemungkinan. Itu antara perkara yang perlu diperhatikan. Dan juga sebagaimana kata Hetoyo lah, pemimpin veteran UMNO berkata, sekiranya pemimpin parti ingin membantu memulihkan UMNO, mereka boleh bertanding jawatan lain selain jawatan presiden dan timbalan presiden. Bekas Menteri Besar Selangor itu mempersoalkan sama ada pihak yang ingin mencabar kepimpinan presiden mempunyai agenda peribadi dalam mencabar dua kepimpinan tertinggi parti berkenaan. Untuk memulihkan parti, sewajarnya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dicabar. Okey. Nah, ada tanya saya itu, saya tak ingat ke mana. Ada someone tanya saya, kata jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan, is it good or bad? Kepada siapa saya kata? Kepada UMNO lah. Saya kata it's good. Tidak dipertandingkan is good kepada UMNO. Okey, kenapa? Dia macam ni tuan-tuan. The further dia macam ni, kita kena sedar satu perkara. Ada orang persoalkan, ya kau sibuk-sibuk pasal UMNO ni apa? Saya pemerhati politik. So bila saya pemerhati politik, saya sibuk pada semua parti, bukan setakat PKR saja. So kenapa perkara itu bagus sebenarnya? Okey, dia macam ni. Dia pertama, bukan untuk kerajaan perpaduan, itu satu hal. Tetapi kedua, jangan sampai UMNO berpecah lebih dalam. Itu perkara yang paling penting sekarang ini. Suka atau tidak, UMNO kena kembali dalam pesada politik. Suka atau tidak, UMNO kena kembali dalam pesada politik semasa. Dan mereka kena kembali strong. Suka atau tidak juga, UMNO sekarang ini sudah bersedia dan sedang bersedia dan mahu bersedia untuk menghadapi PRU ke-16 yang akan datang. Malah hari ini Rafizi dalam ucapan beliau di Kelantan sudah bercakap tentang PRU ke-16. UMNO pun sudah mula bercakap tentang PRU ke-16. Dan perancangan mereka dalam tempoh 4 tahun akan datang adalah untuk menghadapi PRU ke-16. Dan mereka tahu musuh utama UMNO sekarang ini bukan lagi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan still musuh juga. Tetapi musuh utama mereka adalah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional itu adalah musuh utama dia. Jadi daripada tempoh ni, masa ini kita kena faham, mereka perlu mengumpul kekuatan yang ada. So untuk mengumpul kekuatan yang ada, mereka tidak boleh resort dengan berpecah. Dan satu benda yang Zahid, ni saya kena kudus kepada Zahid lah, buat dan berani buat adalah dengan dia pancung lawan-lawan dia. Bila dia pancung lawan-lawan dia, sebenarnya apa dia buat? Dia telah mengukuhkan UMNO. Sebab seorang panglima, seorang ketua yang tidak berani membuat tindakan akan dianggap lemah oleh kawannya, akan dianggap lemah oleh musuhnya. Musuh dia akan ambil masa nak pancung je. Kawan memang lagi lah, lepas tu dia tak boleh nak harap pada dia. So akhirnya kawan akan jadi lawan. Kita perlu pemimpin yang kuat, katanya. That's why tindakan Zahid itu memecat, menggantung dan juga orang kata apa, mengambil tindakan kepada beberapa pemimpin UMNO yang sebelum ini agak nampak anti Zahid, itu sebenarnya sangat wajar. Kalau sekiranya UMNO nak pulih, ini cerita kalau UMNO nak pulih, ini cerita UMNO nak pulih. Kalau UMNO tak nak dilihat diri dia nak pulih, then biar je lah. Kenapa saya kata UMNO perlu nak pulih?
dia UMNO tak boleh menafikan, orang UMNO tak boleh menafikan, pahit kena telan, bahawa UMNO sudah ditolak oleh masyarakat Melayu. Terima kasih kepada Pakatan Harapan punya kempen, terima kasih kepada Perikatan Nasional punya kempen. Dua-dua parti ini telah berjaya mengkondemkan UMNO dalam kadar yang paling teruk. Tidak seteruk ini dalam sejarah Malaysia. Dalam sejarah pilihan raya sejak 1955, inilah dia antara keadaan UMNO yang paling teruk dalam zaman ini, antara yang paling teruk pada masa ini. So mereka kena, dalam masa 4 tahun, tempoh 4 tahun ni, dia orang kena bounce back. That is why ini yang orang tak nampak, tak faham. Kenapa UMNO setuju membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan walaupun DAP ada kat situ? Sebab untuk nak memulihkan balik UMNO, dia perlu kuasa. Dengan kuasa, dia ada dana, dia ada duit, dia ada kedudukan, dia ada position. Sebab itu Zahid ambil Menteri Wilayah dan juga Menteri Luar Bandar, Menteri Pembangunan Desa kan. Di mana itu sangat essential, terutama nak capture masyarakat luar bandar ni. So tempoh 4 tahun ni adalah sangat crucial untuk UMNO nak rebrand, create new narrative dan bawa nafas baru bagi memenangi sokongan orang Melayu kembali kepada mereka. Can they do it? Depends. Can they do it? Depends. Depends kepada apa yang mereka lakukan. That's why bila orang tanya saya, wajar ke, advantage ke kalau UMNO tak bertanding? Bagi saya advantage kepada UMNO. Is it a good thing kepada Pakatan Harapan? Itu soalan lain. Tapi is it a good thing kepada UMNO? Yes. Kerana akhirnya dia orang tak boleh berpecah. Dalam tempoh ini dia orang tak boleh berpecah dulu. Tak suka ke dia tak boleh pecah, dan dia kena Zahid pimpin dia. Kenapa tak orang lain yang tak ada kluster mahkamah pimpin dia? Okey, dia macam ni tuan-tuan. Kalau dibagi pertandingan, UMNO akan berpecah. Dan perpecahan dalam UMNO ni, terutama dalam keadaan parti itu lemah dan memegang kuasa, it's a little combination. Kalau dulu dia memegang kuasa dan dia kuat, lain. Dia pegang kuasa dan dia kuat 90 kursi, 80 kursi, itu lain. Ini 28 kursi, dia hanya menang 28 kursi, maksudnya hanya ada 28 ahli parlimen. Dalam masa sama dia pegang kuasa. Daripada 28 orang ahli parlimen tu, siapa boleh lawan Zahid? Takkan nak jadi presiden dia tak ada, tak ada kursi. Macam KJ. Kan? Takkan dia orang tak ada kursi boleh, bukan kita tak boleh. Tak salah pun dia bersegi undang-undang. Tetapi it will look bad kepada siapa? Kepada UMNO. Now, isu dia apa? Isu dia, tapi Zahid kan kluster mahkamah. Macam mana kalau dia menang presiden parti, tiba-tiba dia dapati bersalah? Bukankah itu bad kepada parti, kepada UMNO? Now, jawapan kepada itu kita kena faham, betul. Kepada UMNO, ini cerita kepada UMNO, tapi dia ada 2 kali proses rayuan lagi. Ini baru mahkamah tinggi. Dia ada mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. That will take for another 4 years. So 4 years, another 4 years is the next PRU. So the next PRU, dia orang dah boleh kukuhkan dulu, bina kekuatan apa yang dia perlu untuk menghadapi PRU, dan hadaplah apa yang dia nak hadap. Itu kita kena faham. Situasi yang kita kena faham dalam keadaan tersebut. Okay, that's why